Jadikanlah video ini sebagai rujukan untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat pengisian pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pensyarah. Hari ini kita bertemu lagi dalam sesi ulang kaji kita tentang penggunaan MyForum. Jadi apa yang saya nak terangkan pada hari ini ialah tentang penggunaan MyForum secara keseluruhannya untuk pensyarah. Ini adalah paparan muka untuk MyForum. Pensyarah boleh gunakan pautan yang tertera untuk memasuki MyForum. Kita ada 4 menu utama di sini. Okey, kira 4 ni kira laluan lah. Satu untuk admin, pensyarah, pelajar dan hubungi kami. Jadi kita akan menggunakan laluan pensyarah. Klik pada pensyarah. Okey, bagi pensyarah baru yang baru menggunakan pertama kali menggunakan MyForum boleh pergi ke pendaftar baru dan masukkan nombor kad pengenalan. Nanti ditetapkan ID dan juga kata laluan. Bagi pensyarah lama boleh terus masukkan ID dan juga password. Jika terlupa, saya tak salahkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu kita menggunakan MyForum ni bermusim. Ya, dan mungkin selepas ini ia tak akan jadi bermusim. Dia akan sama seperti TAMS yang mana kita akan gunakan sepanjang tahun. Kepada mana-mana pensyarah yang terlupa, boleh PM terus kepada saya. Nanti saya akan bantu untuk dapatkan semula ID dengan password untuk reset semula lah. Saya akan menggunakan satu ID dummy yang telah saya buat sebagai rujukan. Ini adalah paparan bagi pensyarah ya. Paparan biasa yang mana hanya terdapat 5 menu saja, iaitu maklumat, rekod, laporan, utiliti dan juga bantuan. Okay, yang saya minta sangat-sangat pada pensyarah, sebelum kita gunakan yang lain-lain ni, saya minta pensyarah untuk kemas kini, pergi kepada maklumat, pergi kepada diri. Di sini ada beberapa butiran yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu isikan lah. Isikan. Jadi ini sebabkan dummy, saya sajalah. Kita orang kata apa, sebab dummy kita pun isikan lah asalkan maklumat tu ada. Selepas kita rasa dah puas hati, kita klik di sini. Lepas kini, dia akan keluar seperti itu maklumat telah berjaya dikemas kini. Maka kita klik pada kembali. Saya minta jasa baik Saya minta jasa baik semua pensyarah untuk buat kemas kini maklumat ini. Kita pergi seterusnya. Okey, bagi pensyarah yang selia pelajar arus perdana, iaitu bukan pelajar BNK, boleh ikut tata cara ini sehingga habis. Bagi pensyarah yang menyelia pelajar bimbingan dan kaunseling, saya sudah sediakan satu video lain untuk menerangkan tata cara penggunaan MyForum. Jadi berasingan kalau selia pelajar bimbingan dan kaunseling lain dan selia pelajar arus perdana lain. Jadi yang saya nak ceritakan hari ini ialah tentang selia pelajar arus perdana. Kita pergi kepada bahagian rekod. Kita ada banyak. Kita ada portfolio, persediaan, ada penyediaan ambilan 2016 ke atas, 2017 dan ke atas dan laporan pemantauan. Okay, di sini saya ingin tekankan tentang portfolio persediaan dan juga penyediaan ambilan 2017. Yang 2016 ni sila abaikan. Jangan guna sebab ini adalah merujuk kepada pelajar ambilan Jun 2016 dan ke bawah. Sebelum Jun 2016, ini laporan MyForum. Selepas Jun 2017, ini laporan yang kita akan gunakan yang ini. Okay, kita pergi pada persediaan, portfolio ataupun persediaan. Akan terkeluarlah satu paparan yang mana meminta tuan-tuan dan puan-puan memasukkan nama pelajar. Okey, dia ada 3 kaedah pemasukan. Yang pertama nombor IC, yang kedua nama pelajar. Saya sarankan gunakan nombor IC.
Tapi saya tak salahkan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tak ingat nombor IC pelajar. Kadang-kadang kita nak kata apa ya, nombor IC anak kita pun kita tak ingat. Apatah lagi nombor IC pelajar. Jadi saya sarankan guna nama pelajar kalau terlupa. Cuma saya minta sebaik tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati apabila kita memasukkan nama sebab kita bimbang. Kita bimbang sebab memang kita boleh tarik nama. Saya ambil satu contoh, nama Auni. Nama Auni dalam database kita ada 4 orang. Jadi pastikan Auni yang mana. Ataupun kita ada nama pelajar menggunakan nama Siti. Kita ada banyak pelajar yang mempunyai nama Siti. Jadi kita kena berhati-hatilah di sini. Okey. Jadi ini pelajar yang biasa saya gunakan, pelajar dummy. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan nama ni untuk tujuan pelatihan tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan MyForum. Tak ada masalah. Selain daripada nama pelajar ni, saya ada sediakan 5 nama untuk tuan-tuan dan puan-puan cuba membuat pengisian. Yang mana tahu kita nak cuba dulu sebelum kita buat yang sebenarnya, tak ada masalah. Inilah senarai namanya, ada 5 orang pelajar dummy. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakannya. Tak jadi masalah. Okey, kita klik pada carian dan kemudian dia akan keluar maklumat di sini. Okey, maklumat sini akan ada nama pelajar, ambilan dan juga praktikum. Pastikan maklumat ini betul, baru klik pada teruskan. Kemudian dia akan keluar sebagai pengesahan sekali lagi. Adakah maklumat yang ni betul? Kalau betul, tekan teruskan. Kalau tidak, boleh patah balik lah cari. Mungkin kita ada tersalah pilih pelajar. Mungkin boleh jadi. Okey, kita klik teruskan. Dan dia akan keluar satu borang seperti ini. Tuan-tuan boleh letakkan, boleh isikan maklumat yang diperlukan. Okey, bagi item-item yang terdapat dalam borang ni, tuan-tuan boleh klik tiada, kurang lengkap ataupun lengkap. Berdasarkan lawatan yang tuan-tuan buat. Penggunaan borang ni adalah merujuk kepada lawatan sosial dan juga apabila tuan-tuan dan puan-puan ada keperluan untuk membuat pengisian pada borang ini, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh klik je mana-mana yang berkenaan. Okey, catatan. Tuan-tuan boleh letakkanlah apa juga catatan yang berkenaan dengan pelajar yang tuan-tuan dan puan-puan selia. Berdasarkan item-item yang tuan-tuan dan puan-puan telah lihat di atas. Klik pada teruskan, maka dia akan keluarkan satu draft. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, makluman untuk tuan-tuan dan puan-puan, dalam MyForum, sekiranya tuan-tuan mengisi apa-apa jua borang, sebelum penghantaran, dia akan keluarkan satu bentuk draft. Draft ni di mana dia akan beritahu, okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan telah isi. Jika ada bahagian-bahagian tertentu yang tuan-tuan dan puan-puan tak lengkapkan, dia akan keluarkan, sistem akan keluarkan tanda berwarna merah. Maka menu hantar tidak akan dikeluarkan. Di bawah sekali akan ada menu hantar. Menu hantar tak akan terkeluar selagi mana borang tidak dilengkapkan. Okay, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berpuas hati, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada hantar. Ataupun ada perubahan boleh pergi kepada menu sebelumnya. Mana-mana satu Okay, macam ni dah dekat, saya klik pada hantar. Rekod telah berjaya dihantar. Kita klik pada kembali. Itu bagi borang perasilian. Dan tuan-tuan, puan-puan, sekiranya nak tengok balik borang yang tuan-tuan puan-puan telah isi, pada borang yang sama, pergi ke sebelah bawah. Pergi ke sebelah bawah. Di situ tuan-tuan boleh klik papar ataupun tuan-tuan boleh klik kemas kini. Papar nanti dia akan keluarkan satu paparan mana tuan-tuan boleh tengok semula borang tersebut. Sekiranya ada perlu kemas kini, tuan-tuan boleh buat kemas kini. Okay, contoh tadi
tersilap eja nama sekolah. Okey, kita klik kemas kini, rekod telah berjaya dikemas kini. Maka akan keluarlah paparan yang sama seperti yang tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, suka saya nak ingatkan di sini Datuk Dr. Isnin bin Selasa. Datuk Dr. Isnin bin Selasa ni adalah KJ Dummy untuk IPG kita. Pada asalnya saya nak keluarkan nama Datuk Dr. Isnin bin Selasa. Tetapi saya nampak ada satu kebaikannya. Saya boleh mengenal pasti borang yang diisi, adakah borang tu betul nama syarah pemantau ataupun tidak berdasarkan nama Datuk Dr. Isnin bin Selasa. Jadi biasa jugalah Datuk Dr. Isnin bin Selasa ni. Saya tak nafikanlah gitulah hendaknya. Okey, kita pergi kepada menu utama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tuan-tuan dan puan-puan membuat pengisian dalam MyForum, pastikan tuan-tuan dan puan-puan telah merujuk kepada pemetaan, bimbingan dan penyeliaan praktikum, kerana ia akan menentukan tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat pengisian terhadap borang yang mana. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, dalam MyForum memang ada banyak jenis borang. Sekali tuan-tuan dan puan-puan salah isi, maka tuan-tuan dan puan-puan terpaksa keluar daripada track yang sepatutnya. Kerana apa? Kerana setiap kali pengisian tuan-tuan dan puan-puan ada wajaran-wajaran tertentu yang telah ditetapkan. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam jadual yang telah dipaparkan ini. Contohnya, bagi penilaian pertama, bagi pensyarah bidang teras, wajarannya adalah 10%. Manakala bagi penilaian kedua, wajarannya adalah 15%. Dan penilaian bersama, wajarannya adalah 30% bagi pensyarah bidang teras. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan tersalah isi, maka wajaran pada sistem tidak akan berubah. Sistem akan tetap mengikut markah yang tuan-tuan dah isikan. Maka suka ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan perlu maklumkan kepada saya supaya saya dapat mengeluarkan tuan-tuan dan puan-puan daripada track record yang sepatutnya. Tidak dinafikan, saya sudah membuat banyak kali percubaan untuk membetulkan track record yang pernah berlaku sebelum-sebelum ini. Namun walau bagaimanapun saya tidak menemui satu jalan yang boleh menyelesaikan masalah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap sangat-sangat sebelum membuat pengisian, pastikan tuan-tuan dan puan-puan kenal pasti terlebih dahulu borang yang tuan-tuan dan puan-puan perlu isi. Seperti selalu, tadi saya sebutkan tentang pensyarah borang yang perlu diisi oleh pensyarah penyelia bidang teras, termasuk satu lagi jenis borang iaitu refleksi pertengahan praktikum. Wajarannya adalah 5%. Bagi pensyarah elektif teras pula, terdapat 3 borang PR yang perlu diisi. Yang pertama, borang PR2. Untuk penilaian pertama, berwajaran 10%. Penilaian bersama, borang PR2, berwajaran 20% dan penilaian co-curriculum, borang PR2 co-curriculum berwajaran 10%. Jadi saya mohon sangat-sangat sebelum tuan-tuan dan puan-puan membuat pengisian, pastikan tuan-tuan dan puan-puan merujuk terlebih dahulu pemetaan bimbingan dan penilaian praktikum ini untuk mengelakkan sebarang masalah yang akan berlaku. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 373 pelajar termasuk seorang yang mengulang. Jadi inilah cabarannya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita perlu membuat pengisian markah? Kita kembali kepada paparan MyForum. Untuk pengisian markah, tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada record, pergi kepada penilaian ambilan 17 dan ke atas, dan ada 2. Satu pengisian PR1 dan satu lagi pengisian PR2. Ada 2 pintu masuk, yang mana yang satu untuk PR1, yang kedua adalah untuk PR2. Jadi
kita klik kepada borang PR1 terlebih dahulu kerana inilah apa yang tuan-tuan perlu buat ataupun bimbingan bersemuka. Jenis borangnya adalah borang PR1. Terdapat ada banyak jenis borang. Yang terguna pakai adalah dua, iaitu borang PR1 dan juga borang PR1 kokong. Ini untuk pensyarah elektif teras tambahan ya, tambahan borang. Okay, jadi kita klik kepada borang PR1. Sama seperti tadi, ada 3 cara kemasukan nama pelajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan mana-mana kaedah yang tuan-tuan dan puan-puan selesa. Macam saya sini, saya suka masukkan nama. Tapi berhati-hatilah, takut tersalah nama pelajar. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Disebabkan kita ada seorang pelajar ulangan, yang mana pelajar ulangan tu kita perlu klik pada status ulangan dia. Selebih tu tidak perlu. Ataupun abaikan bahagian ini, terus klik pada carian. Paparan yang akan keluar adalah seperti ini. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu menyemak adakah maklumat pelajar tuan-tuan dan puan-puan ini betul. Okay, sekiranya betul, tuan-tuan perlu buat ketetapan sama ada tuan-tuan selia bidang teras ataupun selia elektif teras melalui bahagian di sini. Okay, saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, pop-up dia tidak keluar. Sama ada dia jadi begini ataupun dia jadi begini. Elektif teras ataupun bidang teras. Okay, ini saya nak tunjuk contoh bidang teras. Kita klik teruskan dan akan keluar. Dia akan keluar satu paparan sama, nama pelajar, maklumat dan juga praktikum dan bimbingan keberapa. Kenapa ada 2 di sini? Sepatutnya 1. Ini tuan-tuan dan puan-puan saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah membuat pengisian, maka ingin buat pengisian kali berikutnya, maka akan keluarlah bimbingan keberapa berdasarkan kemasukan yang tuan-tuan, pengisian yang tuan-tuan dan puan-puan telah lakukan. Boleh isi banyak kali. Dia tak ada masalah. Untuk borang PR1, tuan-tuan dan puan-puan boleh isi seberapa banyak yang tuan-tuan puan-puan mahukan. Sebab apa? Ia berdasarkan apa yang tuan-tuan isi dan dia tidak melibatkan sistem permarkahan. Tak ada masalah. Dengan arti kata lain, kalau tuan-tuan dan puan-puan tersalah isi, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pengisian semula. Untuk borang PR1 sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisikan maklumat yang disediakan di sini. Okey, disebabkan saya dah membuat pengisian kali pertama, maka maklumat untuk pelajar berkenaan sebahagiannya telah pun ada. Maka saya cuma perlukan masukkan yang terkini ataupun maklumat yang baru. Bagi nama pensyarah pemantau ni, tuan-tuan perlu letakkan nama ketua jabatan bagi mata pelajaran berkenaan. Kalau bahasa Melayu, siapa orang dia? Kalau kata matematik, siapa orangnya? Kalau kata pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan jasmani ataupun pendidikan kesihatan, siapa orangnya? Berdasarkan pilihan-pilihan yang ada di sini. Okey, kemudian di sebelah bawah, yang ni yang menarik dia tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa? Kita ada tempat untuk tuan-tuan dan puan-puan letakkan skala. Apa yang berlaku apabila tuan-tuan dan puan-puan letakkan skala, maka akan muncullah komen-komen ataupun ulasan berdasarkan rubrik yang telah disediakan. Maka tuan-tuan dan puan-puan dilindungi di sini daripada melakukan kesilapan ketika membuat ulasan. Okey, ulasan ni tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon sangat-sangat janganlah diubah ataupun dipinda. Ayat yang telah peringkat awal ni telah dikeluarkan. Sebaliknya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada keperluan, tuan-tuan boleh buat penambahan di ruangan ini. Tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh letakkan apa saja komen yang berkenaan tentang
tajuk yang telah tuan-tuan puan-puan isikan di sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bahagian tema jangan lupa masukkan. Ini bagi ulasan tema dan seterusnya adalah untuk ulasan keseluruhan. Okay, setelah tuan-tuan dan puan-puan buat pengisian, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada teruskan. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan saya maklumkan tadi, maka akan keluarlah satu draft yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh semak semula berdasarkan apa yang tuan-tuan dan puan-puan isikan sebentar tadi dengan paparan yang telah diberikan ini. Sekiranya tiada pindaan dan tuan-tuan dan puan-puan merasa sudah berpuas hati, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah klik pada butang hantar. Sekiranya tidak, tuan-tuan dan puan-puan boleh patah balik semula dengan menggunakan menu sebelum untuk memperbaiki borang ini. Sekiranya ada contohnya seperti komen ulasan yang tuan-tuan berikan kurang sesuai ataupun skala yang tuan-tuan berikan nak tentukan semula nak bagi 5 ke 4 ke 3, tuan-tuan boleh klik pada menu sebelumnya dan dia akan keluar, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pindaan. Tak ada masalah Okey, sekiranya tiada, tuan-tuan boleh klik pada teruskan. Okay. Jika pengisian telah lengkap, maka tuan-tuan boleh klik hantar. Rekod telah berjaya dihantar, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik kembali dan ia akan membawa tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada borang ini. Apa yang saya nak tekankan pada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan pergi ke sebelah bawah sekali borang ini. Di sini terdapat tuan-tuan dan puan-puan, terdapat rumusan terhadap pengisian borang PR yang telah tuan-tuan dan puan-puan isikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan ada dua pilihan, sama ada untuk klik papar ataupun kemas kini. Jika ada perubahan, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada kemas kini, iaitu mana-mana maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lihat semula. Paling perlu tuan-tuan dan puan-puan perlu lihat ialah tarikh. Tarikh ini adalah satu yang penting, yang mana pastikan tarikh yang tuan-tuan dan puan-puan isikan adalah tarikh yang sebenar. Pastikan tarikh yang tuan-tuan dan puan-puan isikan ini adalah tarikh yang mana tarikh tuan-tuan dan puan-puan membuat penilaian ataupun bimbingan. Pastikan jangan letak tarikh tu tuan-tuan dan puan-puan tak tengok betul-betul, maka tuan-tuan dan puan-puan terletak tarikh hari yang tuan-tuan dan puan-puan isikan. Nanti dia akan jadi bertindih dan menyebabkan tuan-tuan puan-puan mengalami masalah di kemudian hari. Maksud saya begini kita klik pada tadi, okey, di sini tarikh ni. Sepatutnya ketiga, kalau borang ni ada 3 kali pengisian, maka 3 kali ni adalah tarikh yang berbeza dan bukan tarikh yang sama. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati ketika membuat pengisian. Kita kembali untuk membuat pengisian bagi borang PR2 pula. Tuan-tuan dan puan-puan, ada borang PR2 di sini ada 3 yang berkenaan, borang PR2, borang PR2 refleksi pertengahan dan borang PR2 co-curriculum. Okey, kita klik pada borang PR2. Sama seperti tadi, yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat pengisian nama pelajar. Okay, di sini tuan-tuan pilih sama ada bidang teras ataupun elektif teras. Maka tuan-tuan dan puan-puan, maklumat yang dipaparkan ini adalah benar, klik pada teruskan. Dan kemudian borang PR2 akan keluar di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya maklumkan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pernah membuat pengisian
maka maklumat ini sebagainya sudah ada. Tuan-tuan dan puan-puan cuma perlu update saja mana-mana bahagian yang diperlukan. Disebabkan saya pernah mengisi borang PA2 bagi nama pelajar ini, maka suka saya bawakan tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke bahagian bawah sekali borang ini. Okay. Pada bahagian bawah sekali borang ini terdapat rumusan yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh semak semula ataupun tuan-tuan dan puan-puan tengok semula mana-mana borang yang telah tuan-tuan dan puan-puan isikan untuk pelajar berkenaan sebagai rujukan. Okay, contohnya pelajar ni berapa markah yang kita bagi secara keseluruhan. Lepas tu pelajar ni PA1 dia macam mana kita berikan. Mungkin kita nak selia pelajar ramai. Mungkin kita tak boleh ingat semua pelajar. Dan disebabkan kesibukan kerja kadang-kadang kita tak sempat nak orang kata apa nak teliti dengan mendalam pelajar kita apa kelebihan kekurangan. Tapi dengan bantuan begini tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat semula mana-mana pelajar yang tuan-tuan dan puan-puan selia. Okay, saya mengharapkan sangat tuan-tuan dan puan-puan jika nak buat pengisian paling baik tuan-tuan pergi hari ni balik daripada sekolah hari ni juga ataupun esok buatlah pengisian untuk mengelakkan tuan-tuan dan puan-puan mengisi di saat akhir. Saya faham tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata ada 9 orang pelajar perlu disilia, perlu membuat pengisian sekurang-kurangnya 4 kali, 5 kali 1 orang pelajar. Kalau dah 9 orang pelajar sudah 45 kali pengisian. Maka itu akan menjadikan tuan-tuan dan puan-puan agak celaru dan keliru. Adalah lebih baik kalau tuan-tuan pergi hari ni juga isi ataupun paling lewat keesokannya isi. Dia tak ada jadi masalah kalau tuan-tuan isi pada hari Sabtu dan hari Ahad kerana ada butiran tarikh itu tuan-tuan dan puan-puan boleh buat dan betulkan tarikh berdasarkan hari penyeliaan. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini untuk pengisian kali kedua dan kali ketiga. Paparan ini baru akan wujud. Kalau untuk pengisian kali pertama, paparan ini tak akan wujud. Jadi tuan-tuan kena buat pengisian daripada awal ya. Contoh begini, saya berikan contoh pengisian. Okey, apabila kita berada di bahagian penilaian ni, tuan-tuan dan puan-puan kena lihat berapakah pecahan markah yang diberikan. Sini diberikan pecahan markah 35% bagi bahagian A perancangan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sama seperti borang PR1, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik, maka dia akan keluarkan paparan sebegini. Dia akan keluarkan rubrik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya cakap tadi, rubrik ni adalah penyelamat pada semua pensyarah yang mana komennya adalah berdasarkan rubrik. Tuan-tuan dan puan-puan tidak digalakkan untuk memadam tapi digalakkan untuk menambah. Tak ada masalah ya. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan di sudut ini tuan-tuan dan puan-puan, di sudut markah ini ada markah yang telah ditetapkan di situ. Apabila kita klik pada skala 5, markah yang akan keluar ialah 13.5 hingga 15. Sekiranya tuan-tuan tidak menukar markah ini, maka sistem akan mengenal pasti markah minimum bagi skala yang berkenaan. Contohnya begini, tuan-tuan dan puan-puan klik pada skala 5, markahnya adalah antara 13.5 hingga 15, maka sistem akan mengambil markah 13.5. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak membetulkan markah di sini. Saya ambil contoh kalau markah lain. Okey, misal kata skala 4 markah minimum dia adalah 11.3 hingga 13.4, maka markah yang sistem akan tetapkan ialah 11.3. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila letak skala di sini, pastikan tuan-tuan dan puan-puan betulkan markah di sini berdasarkan skala yang telah diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan pengisian bagi aspek-aspek mengikut pecahan yang telah
disediakan berdasarkan penilaian yang tuan-tuan dan puan-puan telah lakukan. Setelah tuan-tuan dan puan-puan membuat pengisian, maka kliklah pada teruskan dan akan terpaparlah satu draft yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh semak semula mana-mana bahagian yang tuan-tuan dan puan-puan telah isikan. Dan bezanya dengan borang PR1, borang PR2 ada markah, borang PR1 tidak memiliki sebarang markah. Maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tengok di sebelah bawah sekali, okey, di sini markah yang tuan-tuan dan puan-puan telah berikan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan sudah berpuas hati dengan markah yang telah diberikan ataupun tidak? Jika tuan-tuan berpuas hati, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada butang hantar. Sekiranya tidak, tuan-tuan dan puan-puan boleh kembali kepada menu sebelumnya untuk membuat pengisian semula berdasarkan apa yang tuan-tuan dan puan dah isikan. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan contoh yang diberikan ni, tidak terdapat butang hantar kerana ada satu bahagian di mana terkeluar warna merah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena patah balik kepada menu sebelumnya untuk membuat pengisian pada bahagian ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau kerana bahagian yang bertanda merah itu juga turut dipaparkan di sini. Ya, di sini. Sila klik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau. Tuan-tuan dan puan-puan klik pada mana-mana bahagian yang perlu tuan-tuan dan puan-puan betulkan. Setelah berpuas hati, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada teruskan. Maka apabila sudah tiada kesalahan dan juga markah yang telah dimasukkan sudah pun seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan ajarkan, maka tekanlah butang hantar. Okey, rekod telah berjaya dihantar dan tuan-tuan boleh klik kembali dan orang yang tuan-tuan dan puan-puan telah isi tadi ada di ruangan di bawah sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat semakan semula sama ada untuk kepastian. Ya, paling utama sekali saya ambil contoh di sini kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan tarikh. Perasan tak, tarikh di sini adalah sama. Yang ni yang saya masukkan tadi adalah kesilapan teknikal yang tidak disengajakan. Maka tuan-tuan dan puan-puan perlu mengemaskini borang ini supaya tidak berlaku masalah. Jadi caranya bagaimana? Kena pasti mana satu borang yang perlu dikemaskini dan klik pada bahagian kemaskini. Dan kemudian tukarlah pada tarikh yang tuan-tuan perlu betulkan. Contohnya seperti ini. Setelah tuan-tuan dan puan-puan buat pembetulan, maka klik pada kemaskini. Maklumat telah berjaya dikemaskini dan tuan-tuan semak di bawah sekali. Adakah tuan-tuan dan puan-puan? Tarikh yang pertama 20, tarikh yang kedua adalah 21. Tuan-tuan dan puan-puan pastikan tarikh ini bukanlah tarikh yang sama. Dan saya mohon sangat-sangat tarikh ini adalah kurang lebih bersesuaian dengan jadual pemetaan bimbingan dan penilaian praktikum. Pastikan tarikh ini tidak lari jauh. Ya. Kita tak nak nanti berlaku tarikh ini jatuh pada hari yang sama. Pelajar juga diarahkan untuk memaknai RPH dan juga jurnal. Mari saya tunjukkan bagaimana cara untuk menyemak RPH. Okay, tuan-tuan dan puan-puan klik pada laporan. Ada dua-dua di situ iaitu RPH dan juga jurnal. Kita pergi kepada RPH terlebih dahulu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sila masukkan tarikh. Okay, tarikh ini meliputi tarikh praktikum lah. Jadi petak yang kedua ni tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu lakukan apa-apa. Cuma pada petak pertama tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan tarikh awalnya. Okey, akan keluarlah
senarai RPH berdasarkan tempoh tarikh yang telah tuan-tuan masukkan dengan nama tuan dan puan-puan, nama pelajar yang telah memaknai RPH berdasarkan di bawah seliaan tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh klik sama ada teruskan ataupun klik pada cetak untuk cetakan lah. Okay, kita lihat kepada teruskan. Okay, di sini ada senarai RPH yang telah dimuatnai. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada papan untuk melihat RPH dan juga klik pada komen. Ada status di sini iaitu status tanda right dan juga tanda pangkah. Apakah maksudnya? Bagi yang bertanda right ini, maksudnya RPH ini telah pun tuan-tuan memberi ulasan iaitu komen. Manakala tanda pangkah tuan-tuan dan puan-puan belum lagi memberi komen. Bagaimana cara untuk memberi komen? Tuan-tuan dan puan-puan klik kepada komen. Maka akan keluarlah paparan di situ untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat RPH dan juga memberi komen. Okay, RPH tuan-tuan boleh klik di sini di pautan ini, di mana ini akan membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat RPH sama ada dalam menggunakan tab yang baru ataupun dalam fungsi muat turun. Mana-mana pun tidak menjadi masalah asalkan ianya bersesuaian mengikut keselesaan tuan-tuan dan puan-puan. Setelah tuan-tuan dan puan-puan buat penelitian terhadap RPH yang telah diberikan, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah letakkan di sini ulasan yang tuan-tuan hendak berikan berdasarkan RPH yang telah dimaknai oleh pelajar. Setelah membuat pengisian, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada butang simpan. Catatan komen pensyarah terhadap RPH pelajar telah berjaya direkodkan. Maka tuan-tuan boleh klik pada kembali. Maka berubahlah status daripada tanda pangkah kepada tanda right. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya itu untuk RPH. Kita kembali kepada menu utama. Kita ingin lihat pula bagaimana tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat jurnal yang telah pelajar sediakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan klik pada jurnal dan kemudian timbullah menu ini untuk tuan-tuan puan klik pada papan jurnal. Masukkan nama pelajar, buat carian dan masukkan praktikum fasa 1 ataupun fasa 2, maka akan keluarlah jurnal yang telah diisi oleh pelajar. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan buka bahagian ini, tidak ada sebarang paparan jadual di bawah, maka ketahuilah jurnal yang telah diisikan oleh pelajar tidak diisikan di bawah nama pensyarah ataupun di bawah nama tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya jurnal itu telah sesat kepada pensyarah lain. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat, hubungilah pelajar semula dan tanya adakah pelajar telah membuat jurnal ataupun pelajar tersalah meletakkan nama pensyarah. Dia hanya ada dua kemungkinan, sama ada salah alamat ataupun tak buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil tindakan yang proaktif yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan kepada pelajar dan juga memberikan amaran. Sekiranya perlu, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengeluarkan surat amaran kepada pelajar berkenaan kerana tidak membuat jurnal. Tidak membuat jurnal juga adalah menjadi salah satu kesalahan yang mana surat amaran boleh dikeluarkan oleh pensyarah penyelidik. Ada dua fungsi di sini iaitu papa dan juga komen. Papa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat jurnal, tuan-tuan boleh tengok semula di sini. Jadi paparan ini akan keluar setelah tuan-tuan dan puan-puan klik pada papar. Dan kemudian ini adalah jurnal yang telah diisikan. Tuan-tuan dan puan-puan ada yang berwarna merah. Jadi adalah tidak baik untuk tuan-tuan dan puan-puan komen di sini. Pada saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh minta kepada pelajar untuk lengkapkan bahagian ini, yang merah ini, supaya
jurnal yang dihantar kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah lengkap. Tapi tidak juga menjadi masalah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi komen, asalkan ianya bersesuaian dengan jurnal yang telah diberikan oleh pelajar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu komen bagi setiap jurnal. Seminggu ada satu jurnal, maka 12 minggu praktikum, pelajar akan menyediakan 12 jurnal dan tuan-tuan dan puan-puan perlu komen jurnal ini bagi setiap minggu. Saranan saya, tuan-tuan dan puan-puan, jurnal minggu ini, komenlah pada minggu ini. Janganlah jurnal minggu ini, tuan-tuan komen lagi 2-3 minggu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hanya menyelia 2 orang pelajar, ianya bukanlah satu bebanan pada saya lah. Kerana 2 orang pelajar, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masa yang mencukupi. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menyelia sehingga 9 orang pelajar, 10 orang pelajar, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah tuan-tuan dan puan-puan lebih cakna supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan kereta api. Kerana 1 minggu tuan-tuan dan puan-puan tidak melihat jurnal pelajar, maka saya bimbang. Saya takut nanti apabila tiba waktunya tuan-tuan dan puan-puan jadi burung hantu, terpaksa berjaga malam untuk menyelesaikan semua pengisian dalam My Forum. Saya harap sangat tuan-tuan dan puan-puan dapat buat perancangan dengan baik supaya perkara seperti ini tidak berlaku. Okey, kita pergi seterusnya. Di sini tuan-tuan boleh komen apakah komen yang tuan-tuan hendak lakukan. Sekiranya tuan-tuan dah boleh dah selesai komen, tuan-tuan klik pada butang hantar. Catatan telah berjaya direkodkan. Maka keluarlah tanda right di sini daripada tanda pangkar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya dalam menggunakan My Forum, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu tuan-tuan dan puan-puan berada di mana di dalam sistem, maka tuan-tuan dan puan-puan saya sarankan untuk kembali kepada menu utama. Kerana di sinilah tuan-tuan boleh ingat semula apakah tugas tuan-tuan dan puan-puan kena lakukan berdasarkan jadual pemetaan bimbingan dan penyediaan praktikum. Maka tuan-tuan boleh patah balik melihat apakah yang tuan-tuan perlu isikan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kiranya ada masalah tentang teknikal, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus direct pada saya, PM saya apakah masalahnya dan saya akan jawab. Sekiranya saya lambat jawab, saya mohon maaf kerana kebiasaannya saya mempunyai musim praktikum, saya akan melayan ramai orang. Guru pembimbingnya, pensyarah penyelianya, pelajarnya, semua aspek saya perlu jaga. Jadi kalau saya terlambat balas, saya mohon maaf. Jika perkara itu agak mendesak, saya akan balas segera. Kalau tak, saya akan perlukan sedikit masa. Saya lebih selesa saya cari jawapan dan jalan penyelesaiannya dulu. Kemudian saya akan maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon sangat-sangat sebelum kita akhiri ulang kaji kita pada hari ini, pastikan tuan-tuan dan puan-puan memahami betul-betul tentang pemetaan bimbingan dan penyediaan praktikum. Kerana di situlah terletaknya borang-borang yang tuan-tuan dan puan-puan perlu isikan. Sekiranya ada apa-apa masalah, tuan-tuan boleh hubungi saya. Terdapat satu perkara yang saya mohon jasa baik semua pensyarah yang terlibat dengan penyediaan praktikum kali ini. Saya mohon sekiranya untuk pelajar-pelajar yang hendak dicalonkan cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengawalkan penyediaan bersama pada minggu ke-10 kerana pencalonan akan dibuka pada minggu ke-10. Memo dan juga makluman akan disampaikan apabila tiba waktunya. Mohon juga tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan kerjasama yang baik daripada pensyarah elektif teras dan membuat perbincangan yang sewajarnya dengan pensyarah penyelia elektif teras untuk penentuan pelajar-pelajar praktikum cemerlang ini. Perlulah diingat,
pencalonan praktikal cemerlang bukanlah berdasarkan markah penilaian bersama tetapi rangkuman markah bagi ketiga-tiga penilaian ataupun semua penilaian yang terlibat. Bagi tujuan pengiraan markah, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kalkulator yang telah saya sediakan di ruangan description di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun dan juga simpan sebagai rujukan dan juga kegunaan apabila tiba waktunya nanti. Itu saja untuk ulang kaji kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk isikan kehadiran pada pautan di ruangan description yang telah saya sediakan di bawah. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan saya akan daftarkan dalam SPL KPM. Saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak. Jadikanlah video ini sebagai rujukan untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat pengisian pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.